الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita bersama. Semata-mata dengan limpah kurnia Allah Taala pilih kita pada hari ini untuk kita bersama, untuk kita belajar ilmu yang terutama sekali, iaitu ilmu tauhid dan ilmu fiqh pada bahasan bab sembahyang. Kita tengok tadi pada perbahasan kitab Muhyitul Musalli. Kita tukar-tukarlah. Minggu lepas kita baca Misbahul Munir dulu, minggu ni kita baca pula Muhyitul Musalli dulu. Sebab nanti bila mana kitab saya baca dulu tu, kitab tu yang jadi lama. Maka hari ni kita baca pula kitab Musalli dulu. Sebab minggu lepas kita dah baca dah Misbah. Bila baca Misbah dulu, maka Misbah akan jadi lama. Minggu ni kita tukar pula, kita baca pula kitab Muhyitul Musalli dulu. Lepas tu baru kita baca kitab Misbahul Munir. Tengok kitab Muhyitul Musalli masih pada mukadimah lagi. Pada kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Tengok pada kata wassalatu wassalamu. Qala musannif, dia kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita. Sabda penghulu kita tu badal Nabi Muhammad. Lagi pula Nabi Muhammad tu pesuruh Tuhan sekalian alam. Tambah sikit, kalau siapa pakai nuskah baru ni, dia jatuh alam tu, tambah sekalian, tambah sikit sekalian alam, sebab asal Rabbil Alamin. Dan yang memberi syafaat ia Nabi akan segala orang yang berdosa, bagi syafaat tu pada hari kiamat. Tengok, dia kata dan rahmat Allah. Gitu tu kita dah bahas dah, selawat dan salam. Adapun selawat Allah ke atas Nabi SAW dengan mana rahmat. Adapun selawat malaikat kepada Nabi SAW dengan mana istighfar. Istighfar bukan makna Nabi ada dosa, yakni istighfar tu dengan makna nak angkat darjat Nabi. Ataupun boleh juga kita tanggung dengan mana istighfar tu, yakni mohon ampun kepada umat Nabi. Dan yang ketiga, selawat kita kepada Nabi dengan makna doa, yakni kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat derajat Nabi. Dan salamnya, salam pun kita dah bahas dulu pada kitab Misbahul Munir tu, yakni kesejahteraan ataupun keselamatan atas penghulu kita. Sabda penghulu kita tu Nabi Muhammad pesuruh Tuhan. Maka Nabi Muhammad ni dia Nabi lagi Rasul. Maka pesuruh ni asal Rasul lah kan. Pesuruh tu bahasa Melayu, asal bahasa Arab Rasul. Rasul ni apa dia? Man uhiya wa yu'maru bitablighihi, yakni mereka yang diberi wahyu dan disuruh bitablighihi, dengan menyampaikan dia. Tu Rasul. Maka beza dengan Nabi. Nabi pun menyampaikan juga, tapi mereka ni tak suruh menyampaikan dengan makna kalau mereka tak sampaikan mereka tak berdosa.
Adapun Rasul kalau mereka tak menyampaikan, maka berdosa. Mereka dikira orang yang menyembunyikan wahyu Allah. Dia kata dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Alam pun kita dah bahas dah, kullu ma siwallah. Tiap-tiap yang lain daripada Allah maka kita namakan sebagai alam. Lagi pula, dan yang memberi syafaat ia Nabi akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Lagi pula Nabi Muhammad ni Nabi yang syafi' lagi musyaffa'. Kan ada hadis Nabi sebut, aku ni lah orang, ana sayyidu waladi adaman, aku ni penghulu anak cucu Adam. Lagi pula akulah orang pertama yang dibangkitkan daripada kubur. Dan lagi pula akulah orang-orang yang pertama awwalu syafi' wal musyaffa'. Akulah orang yang pertama yang memberi syafaat dan orang yang disyafaatkan. Maka Nabi inilah orang yang memberi syafaat, lagi pula orang yang pertama sekali disyafaatkan. Maka syafaat Nabi ni ada dua bahagi. Yang pertama syafaatul uzma, yakni syafaat yang azim, yang besar. Yang kedua, ataupun boleh juga kita kata syafaatul uzma tu dengan mana syafaatul kubra. Yang kedua syafaatul sughra, ni syafaat yang kecil. Adapun syafaatul uzma ni maka tertentulah dengan Nabi SAW. Tertentu waktu bila tu, yakni ketika di pada mahsyar nanti, maka pada hari itu tak ada Nabi lain yang boleh bagi syafaat supaya nak menghilangkan daripada azab di mahsyar tu melainkan Nabi Muhammad. Pergi dekat Nabi Ibrahim, Nabi kata aku pun ada dosa. Pergi kat Nabi lain pun, Nabi lain kata aku pun ada salah dengan Tuhan. Lalu pergi kepada Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad kata akulah yang akan bagi syafaat dan akulah orang yang disyafaatkan yang mula-mula sekali. Maka syafaat tu kita kata pertolongan lah kalau bahasa kita. Maka syafaat Nabi tu tadi kita kata dua bahagi. Yang pertama syafaat yang besar ataupun syafaatul uzma. Yang kedua syafaatul sughra, syafaat yang kecil. Adapun syafaatul uzma maka tertentu dengan Nabi, yakni syafaat di pada mahsyar nanti. Adapun syafaat kecil ni maka merangkumilah semua. Nabi pun boleh bagi syafaat, orang-orang alim pun boleh bagi syafaat, kita pun boleh bagi syafaat. Seperti mana kita kata? Seperti di akhirat nanti Nabi bagi syafaat, umat dia yang mana masuk neraka boleh masuk syurga. Kita pun boleh tolong juga. Syafaat kita guna pertolongan. Kita kata, contohlah kita kata kita ni orang soleh, di akhirat nanti kita pula jadi pertolongan pada orang lain. Iaitu syafaatul sughra, syafaat kecil. Maka syafaat kecil ni umum. Adapun syafaatul uzma tertentu dengan Nabi sahaja. Lagi dia kata wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Wa ala tu atah pada wassalatu wassalam tu lah. Kalau kita takdir wassalatu wassalam ala alihi. Kalau orang majmul nahu waw tu wa ataf. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Lagi pula kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat ataupun doa dan kesejahteraan kepada keluarga Nabi dan segala sahabat Nabi. Keluarga pun kita dah bahas dah, sahabat pun kita dah bahas dah, dan segala ikutannya ataupun kita kata tabi'in, orang yang ikut sahabat. Orang yang sempat jumpa dengan sahabat panggil tabi'in, orang yang sempat jumpa tabi'in panggil tabi'in. Maka ikut-ikut semualah sampailah kepada kita ni. Dan segala ikutannya, mana dia tu bayan, daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat dan salamnya, salam Allah
yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Apa maksud suci? Tahiran. Murad dengan kata at-tahirin, dhabit yang saya mengaji, ini al-mukhalisin. Al-mukhalisin kha. Al-mukhalisina anin naqais, daripada kekurangan al-ma'nawiyati wal hissiyati. Itu maksud dia. Apa maksud at-tahirin? Yakni al-mukhalisin, orang yang bersih, yang suci, anin naqais, daripada kekurangan-kekurangan yang bangsa maknawi, ni bangsa nampak dan bangsa hissi. Mudah kita kata at-tahiri ni yakni orang yang suci zahir dan batin dia. Adapun zahir, suci diri dia, makna kata diri dia ni bersih kita kata. Adapun pada batin, suci depa ni daripada sifat-sifat yang mazmumah, riya, takabur, ujub, dosa. Maka yang tu at-tahirin. Sebab dia kata wa ala ali wa ashabi wa itrahi tahirin tu. Segala ikutan tu daripada anak buahnya yang suci tu. Yakni yang suci tu al-muqalisin anin naqais al-ma'nawiyati wal hissiyati. Dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akan rahmat dan salamnya, salam Allah yang berkekalan, yakni tak putih-putih. Keduanya ni rahmat dan salam tu sampai bila tu? Hingga hari kiamat. Maka kita minta juga pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah doakan, yakni turunkan nikmat dan salam ni, keberkatan ataupun keselamatan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi dan segala orang yang ikut pada Nabi. Sabda tu daripada anak buahnya yang suci, yakni at-tahirin, orang-orang yang suci daripada apa kekurangan yang bahasa maknawi dan hissi. Ni zahir dan batin ni tu suci daripada segala kekurangan. Lepas tu dia kata wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin. Tu kalau nuskah tu, nuskah saya pakai ni dia kata ma'asyara kan, dia ma'ashi. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa wa'adana min syarri anfusina. Wa ba'du dia kata, dan adapun kemudian dari itu, ini kemudian daripada bismillah, hamdalah, solat dan salam, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu, Allah, yakni oleh Allah, Allah jadi fa'il bagi memberi faham tu, Allah subhanahu wa ta'ala, dan menilhamkan kami. Tu kalau nuskah tu, nuskah saya pakai ni dia kata kamu, yang as-sawab dia kami, dan mengilhamkan kami, dan kamu ilhamkan apa? Cerdik. Ni tu maf'ul tu, cerdik, dan lindungkan daripada kejahatan diri kita, yakni daripada nafsu kita. Dia kata, dan adapun kemudian dari itu, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang yang muslimin. Maka dia peringat kepada kita, suruh kita ambil peduli. Dia kata telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah, dan lagi pula Allah Ta'ala ilhamkan kita dan apa kami, yang ni dia panggillah pengarang kitab ni, dan kamu ini kita ni lah cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Maka dia bagi tambih kepada kita, bagi peringatan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala ni, kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kefahaman, yakni kefahaman, dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Apa maksud ilham? Ilham ni campakkan hati, kita kata ilham. Lawan dia waswas. Ilham ni tempat berebut malaikat, adapun waswas ni tempat berebut syaitan. Maka diri kita ni
kita kata diri kita ni ada roh, apa jasad dengan rohani kita. Maka rohani kita ni lah roh tak boleh. Qul roh min amri rabbi. Maka masalah roh ni kita tak boleh tahu dia punya urusan dia. Bahkan Nabi pun tak tahu bagaimana roh ni kan. Sebab Allah Ta'ala tegur Nabi, qul roh min amri rabbi. Kan ada orang tanya Nabi berkenaan dengan roh, maka Nabi kata apa? Allah Ta'ala suruh Nabi kata qul ar-ruh min amri rabbi. Roh tu daripada urusan Tuhanku. Mana kata Nabi pun tak tahu berkenaan dengan roh. Yang kedua jasad. Jasad ni tubuh badan kita ni lah. Yang ketiga rohani. Rohani inilah kita kata tempat berebut malaikat dengan syaitan. Ketika mana menang malaikat atas syaitan dipanggil dengan ilham. Ketika mana syaitan menang, bukan mana syaitan menang dengan malaikat, mana kata syaitan kuasai rohani kita tu, maka ketika tu dipanggil dengan waswas. Lagi dia kata inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil al-khamsi ba'da syahadatain. Dia kata bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Ni kita pun maklum. As-salatu imaduddinan. Sembahyang tu tiang agama. Hadis riwayat Imam Dailami. Dia asal tu shadow tu ambil pada hadis tu. Cuma dia tambah inna tu kan. Inna tu harfut takkid kan. Kita nak bagi tekankan dia. Maka asal dah hadis dah as-salatu imaduddin. Hadis riwayat Imam Dailami. Ni sembahyang tu seperti tiang agama. Ini as-salatu ka imadiddin. Ini pada pihak mana? Pada pihak terdirinya Islam seseorang tu. Ini pun kita pun maklum. Maka sembahyang ni seperti tiang agama. Ambil mudah misal mudah kita kata rumah kita kalau tak ada tiang, maka tak bolehlah kita nak bubuh-bumbung, nak pacak bata semua tak boleh lah. Maka sembahyang ni seumpama tiang agama, yakni pada pihak terdirinya Islam. Maka orang yang mengabaikan sembahyang ni, dia tu dikira orang yang tak mendirikan Islam dia. Bukan makna kata dia kafir. Adapun pada mazhab Hambali, siapa-siapa yang tak sembahyang jadi kafir. Adapun di sisi mazhab kita Syafi'i, maka orang yang tak sembahyang ni, kalaulah dia tak mengingkari hukum sembahyang, maka dia tu dikira orang yang kufur nikmat. Fasik, kita kata fasik. Adapun orang yang tak sembahyang, setiap dia mengiktikadkan bahawasanya sembahyang tu tak wajib, maka itu maklum jadi kafir. Contohlah kita tanya kawan kita, mat, awak tak pergi sembahyang tu? Dia kata sembahyang tak wajib. Maka bila mana dia kata sembahyang tak wajib tu, maka jadi kafir dia. Adapun kalau kita tanya dia, mat, awak tak pergi sembahyang tu? Seru tak sampai lagi. Ataupun dia kata berasa segar nah, malah lah. Kalau dia kata awak tak semayang sebab malah, maka yang tu dikira kufur nikmat, ataupun kita kata orang yang fasik. Tak dinamakan orang tu kafir. Tapi di sisi mazhab Hambali, orang yang tinggal semayang ni jadi kafir. Mana hadis dia tu? Dia pegang pada hadis man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa-siapa yang meninggalkan semayang muta'ammidan ni hal keadaan dia sengaja, faqad kafara, maka sesungguhnya telah kafirlah dia. Maka mazhab kita Syafi'i tanggung dengan kafir dengan mana? Kufur nikmat. Bukan makna hakikat betul-betul jadi kafir. Yang ni dia tu orang yang kufur nikmat, ataupun dia tu orang yang kita kata fasik. Bukan jadi kafir, ini jadi fasik dia tu. Orang yang tinggal sembahyang serta tak mengingkari tentang kefarduan sembahyang tu. Adapun kalau dia mengingkari kefarduan sembahyang, maka maklum jadi kafir dia. Lagi dia kata apa?
Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Maka Islam ni jadi kita kata sembahyang ni kedudukan dalam rukun Islam tu duduk pada martabat ke bawah. Martabat kedua. Selepas daripada kita mengucap kalimah syahadah, maka yang kedua ialah sembahyang sehari semalam 5 waktu. Maka sebab itulah dia kata dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Nak cerita tentang kelebihan semayang. Asal mukadimah muaitu musolli ni cuma nak cerita tentang kelebihan semayang saja. Nanti di belakang baru dia akan cerita tentang hukum orang yang tak semayang, pemerintah tak suruh semayang macam mana. Dia akan cerita di belakang nanti. Adapun pada mukadimah ni dia akan cerita tentang kelebihan sembahyang. Nak suruh kita titik beratkan tentang sembahyang ni. Sampai kelebihan itu nak cerita kata tak boleh lepas daripada sembahyang ni sampai orang yang koma pun kena sembahyang. Kan kita kan bila orang koma, contohlah kita lah, kalau pak kita lah sakit di hospital, kita kata pak kita ni sakit ataupun kita kata sakit patah kaki ke atau sebagainya, awak tak semayang ni. Dia kata tak boleh semayang. Sebab apa? Kaki balut. Sebab dia tak mengaji kan. Asal kena tayamum. Lepas tu ni awak apa tak semayang ni? Tak boleh nak semayang. Bila orang tu tak boleh semayang, contohlah kita kata orang tu koma ataupun dia ni hanya boleh bercakap sahaja, gerak tubuh badannya semua tak boleh bergerak. Yang tu jadi tanggungjawab siapa tu? Yang sepatutnya bagi dia semayang tu. Tanggungjawab siapa banyak ikut? Tanggungjawab kita yang jaga ni asalnya. Sebab apa? Banyaklah orang kan, bila mak pak sakit kan duduk di hospital, kita pergi tengok, kita kata kita peringatlah, tak apalah, jaga semayang macam biasa. Semayang jangan tinggal. Lepas tu dia kata, makcik tak boleh semayang. Sebab apa? Tak ada orang nak urus makcik. Ataupun makcik sakit. Dia sakit ni bukan alasan untuk kita tak boleh semayang. Sampai kita koma pun kena semayang. Dia bila mana kita sakit, yang jadi tanggungjawab tu lah orang yang jaga kita tu. Lagu mana kita kata, kita buatlah. Dah lalang kita cerita kan. Contohlah kita buat misal, kita kata mak kita ni sakit. Mana kata dia nak angkat, nak pergi ditandas pun tak boleh, nak angkat ayak pun tak boleh. Maka kita ni kena ambil ayak tu bawa pergi dekat dia. Hatta kalau orang yang koma pun kita kena suruh dia semayang juga. Kita kata orang koma mana dengar, orang koma mana boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap tapi dia boleh dengar apa kita kata. Kita ambil ayak tu, mana kata kita ambil air semayang tu, kita ambil ayak lah, ayak mutlak tu bawa pergi dekat dia. Kita basuh muka dia, kita bisik kat dia. Ni apa niat noh? Apa basuh muka? Dia pun niat. Lepas tu pergi kat tangan pun kita kata, pok niat lah basuh tangan. Lepas tu basuh rambut, basuh kepala kita pun. Kita macam tu lah, kita pergi bisik kat dia, suruh dia niat. Sama juga macam orang yang tak boleh nak apa? Mana kata dia tak boleh urus diri dia sendiri nak ambil air semayang. Maka tanggungjawab kita ni lah yang jaga tu untuk bagi dia ambil air semayang. Kalau ikut asal hukum makruh kan, minta tolong orang ambil semayang untuk kita. Mana kata kita suruh orang, macam kita lah, kita ambil bekas cebok tu, kita suruh orang tuang, asal makruh. Mana kata kita ambil, kita suruh tuang, ada pempik tak kira. Tapi bila dalam keadaan sakit macam tu, maka hukum makruh tu hilang. Sebab itulah bila mak pak kita sakit ke apa, suruh dia semayang juga. Kalau tayamum pun suruh dia tayamum. Lepas tu anggota yang boleh kena ayat semayang, ambil ayat semayang dulu baru tayamum. Tapi banyak orang bila mana sakit satu anggota, contohlah kaki balut, terus dia tayamum. Asalnya kena ambil ayat semayang dulu. Mana yang boleh baru boleh tayamum. Tu dalam bab tayamum lah. Lagi dia kata, wa mahalluha minad dini mahallu ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadza warada fil akhbari. Ni lagi sedap ni. Dia kata dan tempatnya ni tempat sembahyang tu daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Maka dia misalkan, dia tashbihkan perumpamaan sembahyang ni
tempat dia tu seperti kepala pada jasad kita. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tasbihkan kepada kita perumpamaan sembahyang pada agama ni seperti perumpamaan kepala pada jasad. Kita lah kalau kita fikir hak akal kita, hak waras ni, orang kalau tak ada kepala boleh hidup tak? Boleh tak? Kalau tak ada kepala boleh hidup tak? Semua orang reti belaka tak ada kepala mana boleh hidup kan? Maka seperti itulah diumpamakan, ditasbihkan sembahyang ni pada agama seumpama kepala pada jasad. Sedap ni. Sebab itulah dia kata, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Tiada agama ni, yakni tiada agama yang sempurna. Adapun tadi kita kata tiada agama di sisi mazhab Hambali maka jadi kafir. Adapun di sisi mazhab Syafi'i maka selama mana dia tak ingkari maka jadi kufur nikmat. Maka demikianlah tiada agama, kita takdir sikit, kita kata yakni kufur nikmat ataupun fasik. Tulis tu kata tiada agama. Orang yang tak sembahyang ni tak ada agama ke? Jadi kafir ke? Ini di sisi mazhab kita, yakni kufur nikmat ataupun jadi fasik. Dia kata demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya, bagi orang tu. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis yang cerita berkenaan dengan orang yang tak sembahyang ni, seolah-olah dia tu cabut agama dia. Saya tengok hadis dia tu. Ni ada kita ada kitab dia punya syarah dia. Ada hadis daripada Abdullah bin Umar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah, wala salata liman la tahura lah, wala dina liman la salata lah, innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Nabi kata apa? Nabi kata tiada iman bagi mereka yang tiada beramanah, ni iman yang sempurna. Dan tiada solat bagi mereka yang tiada berwuduk, dan tiada agama bagi mereka yang tiada melakukan solat. Sesungguhnya tempat solat daripada agama itu seperti tempat kepala daripada jasad. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka apa yang Syekh Daud nakalkan ni adalah hadis daripada Abdullah bin Umar. Nabi kata, dan tiada agama bagi mereka yang tidak melakukan solat. Sesungguhnya Nabi kata tempat solat daripada agama itu seperti tempat kepala daripada jasad. Lagi pula dia kata, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala salatil muqimi laha al-khashi'ina fiha ad-da'imina 'alayha fabidzalika amara Allahu 'ibadahu al-mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tengok kitab Misbah Munir pula. Qala musannif, tengok pada kata muka surat 4 awal sekali tu. Ini kemudian memulai aku akan bicara pada risalah ini dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, ni musannif kata, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Maka ni kita nak belajar tentang agama. Kita kata kita ni orang yang beragama. Agama apa? Agama Islam. Agama tu apa dia? Islam tu apa dia? Kalau orang tanya kita, ni orang yang ada agama tak? Ada agama. Agama hang apa? Agama aku Islam. Di kat penalam tu tulis agama Islam.
Lalu orang tanya kepada kita, agama tu apa dia? Kita pun agama. Orang tanya agama tu apa dia? Islam tu apa dia? Kita kata hang ni agama Islam kan? Islam tu apa dia? Maka ni kita nak tahu tentang agama, lagi pula tentang Islam tu apa dia. Maka dia kata bermula agama itu ialah ibarat, yakni dia kata satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala, datang tu ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan undang-undang tu, menyampaikan tu kepada umat manusia. Itulah takrif agama. Agama ni pada mudah kita kata undang-undang, ataupun kita kata agama ni apa dia? Satu peraturan. Ataupun dalam bahasa Sanskrit dia kata agama ni, tu satu, gama ni apa, patuhan ataupun anutan. Ni satu patuhan, agama. Tu satu, gama tu patuhan. Dalam bahasa Sanskrit dia kata agama ni satu patuhan. Maka mudah kita kata agama ni apa dia? Yakni satu peraturan. Ataupun satu undang-undang, ataupun kalau takrif dalam Arab dia ma syara'allahu ala lisani nabihi minal ahkami, yakni barang yang telah mensyarakkan oleh Allah Ta'ala atas lidah Nabi SAW daripada hukum-hukum. Itu kita panggil dengan agama. Ataupun mudah kita kata tadi, agama ni apa dia? Yakni satu peraturan ataupun perhimpunan peraturan yang datang daripada Allah ke atas Nabi dan disuruh menyampaikan dia pula. Itu kita panggil agama. Ataupun dia kata, atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Maka boleh juga kita nak kata, mudahnya kita kata agama ni kena kepada undang-undang yang mai daripada Allah Ta'ala kepada Rasul, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul-Rasul akan segala umat. Sama juga macam takrif tadi kan, cuma dia kata, mudahnya kalau kita nak kata, yakni agama ni terkena kepada undang-undang yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasul, serta disuruh Rasul ni sampaikan kepada umat dia. Itulah agama. Maka agama tu dinamakan dengan agama apa ni? Iaitulah dinamakan agama Islam. Maka agama yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi serta disuruh sampaikan kepada umat, maka agama tu dinamakan dengan agama apa? Dinamakan dengan agama Islam. Habis tu orang yang ikut undang-undang Islam ni dipanggil dengan apa? Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Muslim tu isim fa'il daripada aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Maka orang yang menganuti agama Islam dinamakan orang tu sebagai orang Muslim. Lagi pula dia kata, maka nyata daripada takrif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang, ini peraturan undang-undang Allah Ta'ala yang dihantarkan dia undang-undang tu dihantarkan dengan melalui Rasul-Rasulnya, melalui lidah Nabi, daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah dan muamalah dan sebagainya. Maka undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ini melalui Nabi, melalui lidah Rasul, maka undang-undang tu bersangkut paut dengan apa?
Yang pertama bersangkut paut dengan akidah ataupun kita kata usulidin. Dan yang kedua bersangkut paut dengan ibadah. Yang itulah furu'uddin. Ini cabang daripada agama. Asal agama tu pada akidah. Cabang agama tu pada ibadah. Seumpama kita kata lagu mana? Kita kata agama ni diibaratkan seperti satu pokok, kita kata. Maka akar tu diumpamakan seperti asas dia, asas bagi pokok, yakni terkena kepada ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Lepas tu batang hak keluar tu dan ranting-ranting tu, kita kata batang tu diibaratkan seperti kita kata ilmu fiqh ataupun ilmu ibadah. Dan cabang-cabang ranting yang keluar daripada batang tu, yang itulah ilmu tasawuf. Maka kita umpamakan seumpama dengan pokok, maka agama tu seperti satu pohon pokok yang mana ada akar, ada batang dan ada ranting dia. Akar itulah ilmu usuluddin, batang itulah ilmu fiqh, dan ranting-ranting itulah diibaratkan seperti ilmu tasawuf. Dia kata yang bersangkutan dengan akidah ini usuluddin, dan dengan ibadah ini furu'uddin, dan muamalah ni berjual belian dan sebagainya, ini sebagainya daripada munakahat, jinayah. Maka merangkumilah semua ilmu fardu ain tu, ini merangkumilah agama tu melengkapi atas tiga. Yang pertama akidah, fiqh dan tasawuf. Mazak dah. Nak berhenti ke apa? Belajar sikit Kalau kita berhenti ke 9 tu. Lepas tu dia kata bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Maka undang-undang Allah Ta'ala ni hukum syarak ataupun kita kata hukum syarak ni berapa? Iaitu dia kata wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini kita maklum. Maka undang-undang Allah Ta'ala ni mencakupi atas 5 hukum ni. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada haram, sama ada makruh, sama ada harus. Maka perbuatan kita mukallaf ni ataupun dipanggil dengan hukum taklifiyah, hukum yang diberatkan. Maka kita orang mukallaf ni diberatkan ke atas kita ni hukum. Yang ni hukum yang mana? Hukum yang 5 tu. Ada kalanya perbuatan kita wajib, ada kala perbuatan kita bersangkut paut dengan sunat, ada kala bersangkut paut dengan haram, ada kala bersangkut paut dengan makruh, ada kala bersangkut paut dengan harus. Seperti kita semayang, maka perbuatan kita waktu tu bersangkut paut dengan wajib. Sebelum daripada kita makan, kita baca doa, maka ketika tu perbuatan kita bersangkut paut dengan sunat. Dan ketika mana orang tu minum arak, maka perbuatan dia tu bersangkut paut dengan haram. Dan seterusnya lah. Maka dia kata, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak terkeluar, ini tidak lepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Maka kerja buat manusia ni dalam seharian kita ni tak lepas daripada 5 perkara tu, 5 hukum tu. Apa nama hukum tu? Yang dinamakan akan 5 undang-undang ataupun hukum tu dengan hukum-hukum syarak. Kita namakan hukum ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala bagi tu dengan nama apa? Nama hukum syarak. Ataupun boleh juga kita namakan dengan hukum-hukum taklifiyah, yang dia kata yang lagi akan datang menyebut akan hukum syarak ataupun hukum taklifiyah tu di dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah. Nanti dia akan hurai pula hukum-hukum syarak ataupun hukum taklifiyah tu dia hurai di mana? Dia hurai pada bahasan huraian hukum. Kosong apa lah? Huraian pada muka surat 8 tu. Nanti dia akan cerita pula berkenaan dengan hukum syarak.
wajib, sunat, makruh sebagainya tu. Wajib kita maklum kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Pada soal 8 nanti kita akan belajar pula berkenaan dengan hukum syarak. Lepas tu dia kata maka nyata pula daripada huraian ini, huraian tersebut tu, bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama hanya pandai menyebut, pandai menulis jua. Dia kata maka bila mana kita faham daripada huraian agama ni, maka dia kata ramai orang yang tak kenal agama. Tidak kita kata ramai orang tak kenal agama. Satu, dia tak kenal takrif agama. Lagi pula dia hanya pandai sebut sahaja macam kita lah. Orang tanya kita hang agama apa? Aku agama Islam. Di kad penalam pun tulis agama apa? Agama Islam. Tapi awak tak sembahyang. Pandai sebut, pandai kata sahaja tapi tak mengamalkan agama tu. Sebab itulah dia kata ramai orang yang pandai sebut, pandai tulis, pandai kata, tapi ramai yang tak kenal agama. Hanya sekadar pandai sebut sahaja, pandai tulis sahaja, kad penalan agama apa? Agama Islam. Mana dalil dia kita kata orang tu, ramai orang yang pandai sebut sahaja tapi hakikat dia tak kenal agama. Dia kata dengan dalilnya, dengan tu dekat jua tu buat koma sikit tu. Sekejap lagi kita nak kata baca apa? Pandai menulis jua dengan dalilnya ramai orang. Dia betul. Ini pandai menulis jua. Stop kat situ. Kita sambung dengan dalilnya ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Mana dalil dia? Apa yang dia kata tu bukanlah saja-saja kata. Yang ni ada dalil. Orang yang tak turut undang-undang agama tu, maka setengahnya sembahyang sahaja. Ada orang sembahyang saja, puasanya tidak. Tapi roliknya orang yang puasa, orang yang sembahyang selalunya dia puasa lah kan. Orang yang tak sembahyang dia puasa, ada ramai kan. Orang kita pun ramai sembahyang tak, tapi puasa dia puasa. Tanya dah, awak puasa sembahyang tak? Puasa setahun sekali, sembahyang setiap hari. Patutnya yang setiap hari itulah kena buat. Puasa yang sebulan sekali tu memanglah wajib juga kan. Kalau kita iktibar, kita kata yang setiap hari itulah sepatutnya dia kena buat daripada yang sebulan sekali tu. Tapi yang sebulan sekali tu pun wajib juga dia buat juga. Tapi orang kita ni ada orang yang dia sekadar puasa tapi sembahyang tak. Sebab itulah dia kata maka setengahnya sembahyang sahaja, puasanya tidak, dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluar pula zakat. Ada orang yang macam tu. Ada orang dia sembahyang, puasa, haji, tapi zakat tak mau keluar apa-apa. Harta ni aku cari sendiri, berapa nak bagi kat orang. Ada orang macam tu. Dan dia kata dan bermacam-macam lah berlakunya. Ni jadinya macam tu lah. Macam-macam jenis passion orang dia kata. Ada kala membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Sunat buat, sedekah rajin, sedekah sunat. Semayang wajib, tak pun sedekah rajin. Zakat, zakat wajib, tak buat. Maka sebab itulah dia kata ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Maka dia kata semuanya itu sebab apa tu? Daripada sebab tidak mengenal agama. Punca dia sebab apa? Sebab tak kenal agama. Bila tak kenal agama, hak mana yang sedap dengan dia, dia buat. Hak mana yang tak sedap dengan dia, dia tak buat. Sembahyang, puasa, haji buat. Bahkan lebih lagi haji berapa kali dah kata. Kalau nak buh di IC tu haji tu bahkan tak boleh pula. Banyak kali sangat haji. Tapi zakat tak boleh. Dia kata harta ni aku usaha sendiri, berapa nak bagi kat orang. Padahal zakat tu, ada zakat ni tujuan dia nak tolong orang yang memerlukan. Sebab itulah Islam suruh kita keluarkan zakat.
Dia kata kalau begitu, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan agama. Hendaklah dengan mana wajib. Wajiblah kamu mempelajari akan dia, akan agama. Mempelajari itu dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenal akan dia, akan agama. Maka dia pesan kepada kita, maka belajarlah sungguh-sungguh sampailah kita kenal agama. Sebab agama ni tak dapat tidak kita nak kenal dia dengan kita belajar. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak kenal agama? Seperti kita belajar ilmu tauhid ni supaya kita nak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Takut-takut kita tertukar sifat Allah dengan sifat manusia. Lagi pula kita belajar ilmu fiqh ni bukanlah kita nak berbahan dengan orang. Kita duk mengaji ilmu fiqh ni tujuan untuk apa? Tujuan kita belajar ilmu fiqh ni kita nak beramai dengan dia. Bukan kita nak bahas dengan orang. Contohlah kita kata, kenapa belajar kitab Mu'tatul Musalli tu? Sebab aku nak beramai dengan hukum sembahyang yang betul. Maka belajarlah kitab Mu'tatul Musalli. Bukan tujuan dia, belajar ni tujuan untuk apa? Nak berbahas dengan orang, aku ni ilmu ni, yang ni ada khilaf kot ni, ini qaul mutamak ni, qaul dhaif nak bahas tu. Yang tu bukan kita nak, maksud daripada tujuan kita belajar. Maka maksud daripada tujuan kita belajar adalah tujuan kita nak beramal dengan apa yang kita belajar tu. Yang itulah tujuan kita. Lagi pula bila nak beramai tu kena berhajat kepada ikhlas pula. Kalau semata-mata beramai sahaja tapi tak ikhlas pun tak boleh juga. Maka semua tu bersangkut paut lah. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, maka tiga ilmu tu tak boleh kita tinggal dia. Lepas tu dia kata, dan kejadian agama atau terbentuk agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita tengok pula, maka nak terjadinya, yakni terbentuknya agama tu mestilah melengkapi di atas 3 perkara ni, iaitu yang pertama mestilah Islam, iman dan ihsan. Ataupun kita kata dengan Islam, iman, ihsan ni kalau nisbah ilmu, maka ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Maka nanti kita kata bermula Islam itu mengikut zuhir dan mengaku zuhir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datangkan dia oleh Rasul. Maka nanti kita akan belajar pula apa maksud Islam tu. Kita kata kita ni orang Islam. Maka apa makna Islam tu? Maka hari ni kita tahu dah. Maka aku ni orang yang beragama. Ini orang yang ada peraturan dia. Orang yang tak terlepas daripada undang-undang. Maka kita tahulah kata hari ini bahawasanya agama tu apa dia? Yakni satu peraturan yang main daripada Allah Ta'ala melalui lidah Rasul dan disuruh menyampaikan kepada umat. Yang itulah agama. Tapi mudah kalau orang tanya kita agama tu apa? Yakni undang-undang ataupun peraturan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil wa hdina siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.